Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Pembukaan pintu sempadan harus disediakan bagi memudahkan proses perancangan pemulihan ekonomi. Tempoh masa itu amat penting dan itu cadangan disuarakan Majlis Pemulihan Negara MPN. Namun apakah nilai ambang yang harus kita letakkan untuk pembukaan sempadan ini dan apakah kesannya jika kita masih menutup sempadan memasuki tahun ketiga? Itu yang ingin saya bincangkan pada jam ini. Saya bersama Profesor Madya Dr. Yusof Saari, pakar ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum. Selamat pagi Doktor. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, bagaimana untuk kita memahami kerana kita melihat angka-angka jangkitan COVID-19 itu keutamaan berbanding dengan angka-angka lain seperti kemasukan ke hospital ataupun kadar pemulihan ataupun kadar kematian dan juga mungkin kadar vaksinasi dan sebagainya. Bagaimana untuk kita mengukur nilai ambang apakah yang sesuai sebelum kita membuat keputusan setidaknya ada jangka masa untuk pembukaan sempadan, Doktor? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Najib, selamat pagi semua. Bercakap tentang persoalan nilai ambang, persoalan Najib ini lebih terarah kepada aspek kesihatan ya. Saya tidak boleh cakap ataupun beri pandangan yang lebih berkenaan dengan bila bercakap tentang nilai ambang dari aspek kesihatan. Kerana mungkin pihak kementerian dan juga mereka yang berkaitan ada lebih layak untuk bertanya ataupun menjawab persoalan tersebut. Tetapi ya, kalau kita bercakap tentang pemulihan ekonomi dari perspektif ekonomi secara keseluruhannya ya, kita even apa nama Menteri Kesihatan pun sudah merancang ya, atau kerajaan sendiri telah merancang untuk kita bergerak ke fasa endemik, yang kita sepatutnya kita buat pengumuman lebih awal tapi kita tangguh sedikit waktu, dan saya kira tidak lama lagi kita akan masuk fasa endemik tersebut. Apa penting signifikannya fasa endemik ini adalah yang mana pada ketika fasa ini kita perlu hidup bersama dengan virus, kita perlu hidup bersama dengan penyakit tersebut. Jadi kita perlu teruskan kelangsungan hidup, kelangsungan perniagaan seperti mana sedia kala ketika kita sebelum menghadapi pandemik COVID-19. Kerana kalau kita lihat ya Najib, negara-negara lain, kita tengok bagaimana reaksi mereka, mereka pun sudah pergi ke arah fasa tersebut. Hari ini saya juga melihat dalam berita hari ini, yang kalau tak silap saya, Denmark, dalam negara Denmark itu sudah lagi tidak memakai pelitup muka ya. Ini adalah antara perkara-perkara yang bagi saya adalah perkara-perkara yang lebih pada progresif, yang lebih kepada situasi yang seperti saya beritahu tadi ke arah endemik, kepada situasi endemik, yang mana bagi membolehkan kita merawat dan juga memulihkan semula ekonomi kita akibat pandemik COVID-19. Kerana kita dapati bahawa apa yang berlaku pada ketika ini, jelasnya pandemik COVID-19 ini memberi impak jangka masa panjang, dan kita dijangka 2023 baru kita akan kembali pulih pada ketika sebelum pandemik COVID-19. Tetapi ia bergantung kepada tahun ini juga, sejauh mana tahun 2002 ini kita bergerak ke arah pemulihan dan sejauh mana gangguan-gangguan ataupun faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi pemulihan itu juga perlu diambil kira, Najib. Doktor, kalau kita melihat rantau Asia, khususnya Asia Pasifik, mungkin kita melihat agak berjit juga berbanding dengan Eropah sebagai contoh. Doktor juga sebutkan tadi, bagaimana untuk kita melihat bahawa adakah kita terlampau mengekang sehingga keseimbangan antara ekonomi dan juga kesihatan itu dilihat seolah-olah berat sebelah. Bagaimana keadaan ini mahu kita baca? Daripada perspektif saya ya, memang sebelum ini kita nampak berat sebelah itu berlaku, keseimbangan ataupun titik keseimbangan itu sukar untuk diperolehi ya. Banyak ketika kita lebih kepada terarah kepada kesihatan. Ini berbeza dengan amalan seperti yang Najib maklumkan tadi, amalan di negara Eropah ya. Keadaannya berbeza kerana mereka lebih memberat kepada aspek ekonomi. Jadi bagi pandangan saya, semua pihak jelas pada ketika ini adalah kepentingan pada ketika ini adalah memperbetulkan ataupun memulih ekonomi tersebut, kerana faktor ataupun kesan impak dari COVID-19 ini adalah bersifat jangka masa panjang. Kita masih lagi berdepan dengan ketidaktentuan ya. Contohnya kadar pengangguran masih berada di paras 4, di paras tinggi lebih daripada 4.0 ya, dan kita akan terus dijangka pada tahun 2022 ini pun kita masih lagi berada di atas paras normal. Maksudnya ramai lagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, ramai lagi orang yang tidak memiliki pendapatan yang stabil, ramai lagi masih lagi merasai kehilangan pendapatan ya. Jadi untuk
bergerak ke hadapan. Jadi pada pandangan saya, kita perlu imbangi, kita perlu memberi prioriti kita kepada ekonomi. Tapi yang masa yang sama kita juga bila kita dah masuk fasa endemik, kita juga perlu juga memastikan tidak berkompromi dalam aspek kesihatan. Maksudnya SOP kita perlu jelas. Kalau kita ingin membuka sempadan negara contohnya, ia adalah satu keperluan pada ketika ini ya. Ia perlulah SOP-nya jelas dan SOP-nya juga perlulah tidak memberi kesan herotan kepada pasaran, tidak memberi kos berganda kepada pelawat dan juga mereka juga operator perniagaan di luar sana. Doktor, kita faham untuk membuka sempadan ini bukanlah satu keputusan yang mudah kerana kita tidak akan hanya terhenti kepada varian Omicron. Selepas ini dijangkakan akan ada beberapa lagi varian yang baru yang mungkin akan muncul dan juga mungkin kita belum tahu bagaimana tahap keseriusannya. Namun bagaimana untuk kita belajar dari negara lain? Kita memberi contoh seperti di UAE, Emirat Arab Bersatu. Walaupun kesnya tinggi disebabkan oleh varian Omicron, namun penyediaan SOP itu amat penting sekali dan juga dipermudahkan. Itu yang paling penting. Jika kita melihat kepada Dubai 2020 Expo itu memudahkan SOP dan sebagainya, setiap minggu boleh swab, boleh ujian saringan, boleh buat di parking lot secara percuma dan terbuka dan sahaja. Ini adalah SOP yang dipermudahkan. Bagaimana ini boleh diterapkan di Malaysia supaya pembukaan sempadan itu ada orang kata apa, SOP yang bersesuaian untuk kita terapkan supaya kita boleh hidup dengan pandemik ini? Saya bersetuju dengan kenyataan tersebut ya. Pada ketika ini yang paling penting adalah kita tentukan SOP. SOP yang seperti yang saya maklumkan di awal tadi, SOP yang tidak membebankan ataupun memberi extra cost kepada pengunjung ataupun pelawat ke Malaysia. Jika SOP tersebut memberi kos tambahan kepada pelawat atau pengunjung ke Malaysia, ini sesuatu situasi yang tidak berapa kompetitif kepada Malaysia dan ini akan menyebabkan mungkin pelancong akan cenderung pergi kepada negara lain ya. Dan ini mungkin kebimbangan saya jika ini berlaku mungkin ia akan memberi kesan yang jangka masa panjang sehingga tahap keyakinan pelancong itu kembali kepada paras normal ya. Bila bercakap tentang SOP ini ya, kita bagi pandangan saya antara SOP selain daripada kita permudahkan urusan mereka yang datang ke Malaysia, dalam sesama mungkin kita boleh pertimbangkan juga ya Najib, mereka yang first priority-nya ataupun first hand screening itu adalah mereka yang lengkap dos. Begitu juga tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi di Malaysia selain daripada SOP yang perlu diwujudkan, kita juga memastikan komuniti di tempat tersebut, komuniti di tempat pelancongan tersebut juga adalah telah menerima vaksinasinya, maksudnya telah secara komunitinya telah dilindungi ya. Kerana bagi pandangan saya selagi mana vaksinasi itu menyeluruh tidak menjadi satu masalah kerana jangkitan akan berlaku saban setiap dan kita tidak boleh kawal pun. Daripada kita melindungi diri masing-masing itu adalah lebih baik. Selain daripada itu Najib, ya, saya juga ingin kongsi bila kita bercakap selain daripada SOP, kita juga perlu memberi pemerhatian kepada pelancong dari mana yang kita perlu beri prioriti ya, kerana kita faham bahawa dari segi keadaan kedudukan ekonomi semasa, sektor tourism ini perlu dipulih dengan kadar segera kerana kita faham bahawa dari segi datanya, dari segi analisisnya, kehadiran pelancong asing itu memberi impak kepada ekonomi. Bagi setiap RM1 perbelanjaan yang dibelanja oleh pelancong asing, sebanyak lebih kurang 83 sen ya, penjanaan nilai ditambah kepada ekonomi akan dijana. Dan daripada 83 sen itu sekitar 45 sen kalau tak silap saya akan pergi kepada sektor pelancongan dan 55 sen lagi akan pergi pada sektor-sektor lain kerana sektor-sektor lain ini adalah sektor-sektor seperti pertanian, pemburuan yang menyokong sektor ataupun operasi sektor pelancongan tadi. Itu impak limpahan yang akan diperolehi. Dari hasil kami ya Najib, kami dapati hasil penelitian awal kami mendapati bahawa pelancong daripada Amerika, Asia dan Eropah antara pelancong yang mana kalau mereka datang ke Malaysia dan mereka berbelanja di Malaysia, ini adalah kategori-kategori yang memberi impak penjanaan nilai ditambah yang tinggi kepada Malaysia dan juga akan menjana banyak penjanaan pekerjaan dan ini secara tidak langsung akan dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran pada sektor pelancongan dan juga sektor ekonomi secara keseluruhannya. Jadi
prioritinya kita tentukan negara, dan apabila kita telah capai negara mana yang kita beri prioriti, dan step berikutnya adalah menetapkan SOP. Itu yang paling penting bagi saya. Kalau di peringkat tempatan ini, Doktor, kita melihat bahawa kita semua negeri sudah beralih ke fasa 4 PPN. Hampir keseluruhan aktiviti ekonomi itu sudah pun berjalan. Ini adalah ke arah pemulihan ekonomi dan sebagainya. Bagaimana pentingnya pembukaan sempadan ini dalam konteks pemulihan ekonomi? Berapa besarkah sumbangannya kepada pemulihan ekonomi dan bagaimana ini boleh mempercepatkan pemulihan ekonomi sekiranya kita ada timeline setidaknya untuk membuka sempadan? Pada pandangan saya, Najib, ya, Malaysia ni kita kena faham bahawa Malaysia sebuah negara yang kecil dan kita bergantung pada perdagangan. Selain daripada perdagangan barang yang dikeluarkan, kita juga berdagang dalam aspek perkhidmatan. Dan kalau kita lihat kenapa prestasi GDP ataupun KDNK, suku-sukuan yang lepas ni, apa nama, net trade ataupun ekspor bersih kita mengucup. Salah satunya disebabkan oleh ekspor perkhidmatan kita, dan salah satunya disumbang sebahagian besarnya adalah sektor pelancongan, ya. Kerana kita tidak boleh, pelancong tidak datang ke Malaysia, pelawat tidak datang ke Malaysia, menyebabkan kita kerugian dari aspek tukaran wang asing, dan juga kita kerugian dari aspek perbelanjaan oleh orang asing ke Malaysia. Perbelanjaan orang asing dari segi ekonominya itu adalah ekspor perkhidmatan kita, ya. Jadi memang pada ketika ini pembukaan itu, ekonomi itu sudah seolah-olah seperti nak dari segi perspektif ekonominya menjadi keperluan, kerana pemulihan kita ni sebahagian besarnya yang agak perlahan, dan juga sebahagian besarnya terpaksa bergantung kepada stimulus kerajaan disebabkan oleh perbelanjaan asing yang tidak dapat dimaksimalkan di Malaysia pada ketika ini, kerana sempadan tidak dibuka seperti sedia kala, dan masih lagi ini menyebabkan pelancong, pelawat tidak dapat berbelanja dalam pasaran Malaysia. Pada 2-3 bulan lepas pun saya sempat berkunjung semasa ketika bulan Disember, tak ingat saya berkunjung ke KLCC, saya berkunjung kepada tempat-tempat shopping utama. Lengang, ya, Najib. Sebab pengunjung tidak datang, pelancong tidak datang, mereka tidak membeli belah di Malaysia. Jadi jika mereka membeli belah di Malaysia, ini akan menjana ekonomi, ini akan menjana sektor pemborongan, peruncitan, dan juga akan menjana kepada pendapatan dan juga pekerjaan. Jadi itulah saja pada ketika ini pada pandangan saya yang menjadi hambatan kepada pemulihan secara total ekonomi Malaysia. Jadi kalau kita buka sempadan, maka sama ada pelancong asing itu mereka akan datang ke negeri-negeri berkenaan, ataupun mereka mungkin berbelanja di Kuala Lumpur, tetapi limpahannya juga akan dirasai di Melaka, di Selangor, di Perak contohnya, kerana negeri-negeri ini juga terlibat dalam rantaian bekalan dalam memberi perkhidmatan dan juga produk kepada perbelanjaan pelancong asing ataupun pelawat asing tadi, Najib. Okey, kalau doktor menyebut tentang pembukaan ini akan memberikan sumbangan besar khususnya sektor pelancongan sebagai contoh. Kalau boleh kita memberikan gambaran kepada sumbangan kepada KDNK, kerana dengan pembukaan ekonomi di peringkat tempatan pun kita jangkakan kali ini pemulihan untuk tahun ini pemulihan akan tinggi pada 5%, ada 6% dan sebagainya. Itu adalah sektor domestik. Bagaimana pula sekiranya kita membuka sempadan mungkin dengan negara-negara terpilih dan sebagainya, bagaimana ini menyumbang kepada peratusan KDNK untuk kita bayangkan pada pandangan doktor sendiri? Kalau kita lihat dari segi statistiknya, ya, Najib, kalau dari segi sebelum kadar penjanaan pendapatan, ya, dari segi sektor pelancongan ini, mereka penjanaan guna tenaga, ya, sektor ini menjana lebih kurang 3.5 juta pekerja sebelum COVID-19, ya. Ini data 2019 pada ketika ini ekonomi nombor 3.5 juta ni menyumbang sekitar 23% daripada keseluruhan jumlah pekerja di Malaysia. Besar. Baik dari segi penjanaan ni, dan ditambah juga, ya, pada tahun 2019 ekonomi sektor tourism menjana lebih kurang 240.5 bilion, ya, kepada nilai ditambah negara, ya.
Jadi ini adalah satu bagi pandangan saya satu sumbangan yang besar kepada tourism. Itu sumbangan secara langsung kita kena faham dan sumbangan tak langsung juga adalah penting ya. Maksudnya dari sektor tourism juga bergantung kepada sektor pertanian, bergantung kepada sektor pemburuan, peruncitan dan juga perkhidmatan lain yang mana peningkatan sektor tourism itu perbelanjaan tambahan daripada sektor tourism itu akan menjana sektor-sektor lain juga. Dan yang paling penting Najib, sektor tourism ini adalah labor intensif, iaitu mereka banyak menggunakan buruh untuk bekerja untuk menjalankan operasi mereka. Jadi bertumbuhnya sektor ini maka banyaklah pekerjaan yang dicipta, maka kuranglah kadar pengangguran. Itu yang penting. Okey, Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, pakar ekonomi. Kita membincangkan tentang pembukaan sempadan 2 hari lepas. MPN mencadangkan supaya ada timeline, ada tempoh masa yang ditetapkan untuk pembukaan sempadan negara, dan juga semalam juga Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin juga mengatakan bahawa KKM sedang melihat untuk menganalisis dan juga melihat nilai ambang yang bersesuaian untuk menentukan tempoh masa pembukaan sempadan tersebut demi memastikan bahawa pemulihan ekonomi itu terus berjalan dengan lancar. Di peringkat domestik, kita sudah pun memasuki fasa 4 PPN, namun di peringkat pembukaan sempadan ini, bagaimanakah kita boleh membuka dengan keadaan selamat dan apakah SOP dan juga nilai ambang yang bersesuaian kerana kita memasuki tahun ketiga pandemik ini, bagaimanakah untuk kita belajar hidup dengan COVID-19. Baik, sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.